Berita Tengah Hari, edisi 9 Julai 2020. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zira Zamri. Antara tumpuan tengah hari ini, untung bersih tabung haji RM1.25 bilion untuk 6 bulan pertama tahun ini. Lembaga Tabung Haji TH mencatat keuntungan bersih RM1.25 bilion bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini berbanding RM849.66 juta bagi tempoh sama tahun lalu. Jumlah aset dicatat juga melebihi liability sebanyak RM1.86 bilion pada 30 Jun lalu. Pendapatan pelaburan TH bagi tempoh setengah tahun pertama ini ialah RM1.55 bilion disokong pelaburan di pasaran sukuk dan saham. Dalam satu kenyataan media, TH menjelaskan yang pelaburan aset pendapatan tetap menyumbang RM1 bilion bersamaan 65% daripada jumlah pendapatan pelaburan itu. Pelaburan hartanah pula menjana RM204.57 juta, manakala pelaburan instrumen pasaran wang Islam menyumbang RM187.13 juta selain RM150.27 juta daripada pelaburan ekuiti. Kepercayaan dan sokongan pendeposit kekal utuh dengan jumlah deposit RM73.86 bilion pada 30 Jun 2020 berbanding RM69.42 bilion yang dicatat pada 31 Disember tahun lalu. Baik, langkah Jawatankuasa Dasar Monetari MPC yang menurunkan kadar dasar semalaman OPR bukan mencerminkan ketidakstabilan ekonomi negara. Sebaliknya, ia satu rangsangan proaktif kepada proses baik pulih ekonomi. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, penurunan OPR dilihat mampu mengurangkan impak ekonomi global yang dicetuskan oleh pandemik COVID-19. Ia tidak pernah kekal, ia sentiasa dikemaskini mengikut keadaan semasa dan ia menyupakan salah satu jalan penyelesaian jangka pendek yang mampu memberikan impak positif untuk jangka masa panjang. Jadi untuk mencapai jangka masa panjang, objektif untuk jangka masa panjang, kita perlu juga measures ataupun tindakan apa yang perlu dilakukan. Tambah beliau, tindakan Bank Negara menurunkan OPR sebanyak 4 kali dalam 6 bulan bertujuan untuk merancakkan ekonomi dan mengukuhkan pengurusan fiskal negara. Dalam keadaan ekonomi yang suram ataupun mencabar, rakyat ataupun ekonomi tidak mempunyai kecairan yang mencukupi. Jadi kecairan di dalam pasaran amat diperlukan. Jadi pelbagai skim yang dibantu oleh kerajaan melalui dana prihatin, pencamis dan sebagainya, dan yang terbaru adalah pemutakan BR ini, bank rate ini adalah salah satu inisiatif yang mampu memberi pendapatan lebih kepada rakyat. Bank Negara Malaysia sebelum ini mengumumkan penurunan OPR sebanyak 25 mata asas kepada kadar terendah 1.75%. Kerajaan komited menyokong pelaburan asing khususnya yang memberi nilai kepada teras ekonomi negara. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pelaburan bernilai tinggi akan menjana peluang pekerjaan seperti memupuk bakat baharu, seterusnya menjadi pemain global. Atau ease of doing business. Pada tahun 2019, meskipun dengan latar belakang persekitaran ekonomi yang mencabar, Malaysia berjaya mencatat dan meluluskan pelaburan sebanyak RM208 bilion. Daripada jumlah tersebut, pelaburan langsung asing ataupun FDI adalah sebanyak 40%, manakala selebihnya adalah daripada pelaburan langsung domestik. Pelaburan ini berjaya menghasilkan lebih 5,000 projek dan dijangka akan mewujudkan lebih 120,000 peluang pekerjaan baharu. Pelabur dari Amerika Syarikat, China dan Jepun merupakan penyumbang terbesar, mewakili 66% daripada jumlah pelaburan asing yang diluluskan. Beliau berkata demikian dalam siaran secara langsung menerusi laman Facebook rasminya.
Sektor pelancongan kini kembali melonjak dengan tempahan hotel di seluruh negara menunjukkan peningkatan sehingga 30.74% setakat bulan lalu. Peningkatan itu menunjukkan sektor pelancongan kini kembali pulih secara beransur-ansur. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata hotel mula dipenuhi pelancong domestik sekaligus membantu memulihkan ekonomi negara yang dilanda pandemik COVID-19. Katanya, kadar tempahan hotel pada Mac lalu ialah 18.29% dan kemudian menurun pada April kepada 8.86% berikutan pandemik COVID-19. Manakala Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat KPB pada Mei pula sebanyak 9.63%. Peratusan yang melonjak kepada 30.74% bulan lalu menandakan rakyat mula berani keluar ekoran keadaan negara yang agak selamat. Pada 7 Julai 2020, Kerajaan melalui Jabatan Perangkaan Malaysia akan melaksanakan banci penduduk dan perumahan yang ke-6. Banci 2020 ini akan membantu kerajaan mendapatkan statistik penduduk dan perumahan yang terperinci dan komprehensif mengikut ciri-ciri demografi dan sosioekonomi penduduk pada waktu ini. Datuk Azhar Azizan Harun sah meletak jawatan sebagai pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berkuat kuasa 29 Jun lalu. Dalam satu kenyataan media, SPR memaklumkan peletakan jawatan itu telah diperkenan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan dimaklumkan melalui surat Istana Negara bertarikh 30 Jun 2020. Sejajar Perkara 114-7 Perlembagaan Persekutuan, Dr. Azmi Syarum selaku Timbalan Pengerusi SPR ketika ini akan menjalankan tugas-tugas pengerusi SPR sehingga pelantikan baharu dibuat. SPR turut merakamkan penghargaan kepada Datuk Azhar atas sumbangan dan khidmat bakti beliau sepanjang memegang jawatan pengerusi. Majikan perlu memastikan perusahaan masing-masing berdaftar dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Esko Perpaduan Perhubungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Melaka, Dato' AR Ismail Othman berkata, setiap pekerja perlu mendapat perlindungan sewajarnya apabila ditimpa bencana atau kemalangan. Kewajipan bagi mereka untuk mencarum KWSP dan juga SOKSO. Jadi yang saya banyak titik beratkan ni pada mereka-mereka yang kerja sendiri, driver taksi, beca, yang apa saja jenis pekerjaan yang dalam kehidupan kita ini perlu nak buat caruman. Kerana daripada apa kita lihat, apabila berlakunya sesuatu kemalangan dan sebagainya, dapat orang kata sikit sebanyak mengurangkan bebanan dalam kehidupan ini. Beliau ditemui pada program ziarah Perkeso Prihatin di Lubuk Cina, Masjid Tanah. Sementara itu, Pengarah Perkeso Negeri Abdul Razak Omar berkata, semua majikan perlu memainkan peranan dan mengambil berat terhadap kebajikan pekerja masing-masing. Tegasnya, majikan yang masih berdegil akan dikenakan tindakan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, kurungan Akta 4 dan Peraturan Am Keselamatan Sosial Pekerja 1971. Majikan yang menggaji pekerja asing tidak ada alasan lagi untuk tidak mencarum kepada Perkeso. Mulai Januari 2020, kita telah mewajibkan semua majikan yang menggaji pekerja asing untuk mendaftarkan caruman, mendaftarkan pekerja dan membayar caruman kepada Perkeso. Itu yang
Baik, 2 daripada 8 mangsa lemas tragedi bot terbalik di perairan Bacok, Kelantan menerima manfaat perkeso. Keluarga Allahyarham Harun Daud dan Arman Ismail masing-masing menerima pencen penakat seumur hidup sebanyak RM475 dan RM875 sebulan bersama faedah pengurusan mayat. Anak-anak mereka turut menerima manfaat sehingga berusia 21 tahun atau sehingga mendapat ijazah kelas pertama di institusi pengajian tinggi. Menurut balu Allahyarham Harun, Rusniwati Abdullah, 50 tahun, dia tidak menyangka suaminya layak menerima caruman berkenaan memandangkan sudah 20 tahun tidak mencarum ketika bekerja di Kompleks Mengering dan Mengilang Padi LPN. Ibu kepada 4 anak berusia antara 12 hingga 27 tahun itu tidak berniat membuka kembali perniagaan kedai makan yang diusahakan bersama suami sebelum ini. Sebaliknya, akan berniaga dari rumah. Dapat tahu orang tu telefon berkesal, syukur alhamdulillah lah boleh bantu anak-anaknya lagi yang belum masih bersekolah. 2. Tingkat 6 sore, jam 6 sore. Mungkin saya tak akan berniaga macam ni lah. Mungkin saya, biasanya saya ada buat tempah ke apa, kita teruskanlah tempahan. Tapi buat masakan panas ni, saya rasa 2 kali. Oh, maksudnya ambil order buat di memang kita catering gitulah. Oh, sebab apa? Macam tak, saya pun tak boleh tengok kuali dia itu dia, macam tak boleh lah. Jadi teringat dia. Beliau menerima kunjungan Adun Pekalan Pasir Datuk Hanifah Ahmad serta pengarah Perkeso Kelantan Nora Yaakob yang melakukan lawatan prihatin mangsa bot karam di kediamannya di Kampung Padang Tokla, Pasir Mas. Mewakili Kerajaan Negeri, Datuk Hanifah turut menyampaikan bantuan segera daripada tabung Serambi Mekah RM2,000 serta RM1,000 daripada Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari. Kepada mangsa-mangsa yang tidak meninggal dunia. Bagi DUN inilah, Pekalan Pasir ini, seramai 8 orang, kita akan menyampaikan, daripada DUN sendiri itu, akan menyampaikan lebih kurang RM500. Bukan lebih kurang lah, RM500 kepada 8 keluarga yang mengalami masalah itulah, tapi tidak selamat. Itulah. Inilah bantuan-bantuan, bentuk bantuan kerajaan daripada negeri Kelantan dan juga federal melalui Perkeso, menyampaikan untuk meringankan beban keluarga yang terlibat dalam kemalangan bot karam di Bacok. Dalam pada itu, Nora mengingatkan agar majikan dan pekerja tidak mengabaikan caruman Perkeso. Caruman Perkeso itu sangat penting kepada kita sebagai pekerja. Kalau kita bekerja, tak apa kita semak sama ada kita dicarumkan atau tidak. Inilah jadinya kita tak boleh nak dibantu oleh Perkeso. Jadi saya berharap kalau katakanlah caruman itu tak dibayar, kita boleh datang ke pejabat Perkeso untuk membuat aduan. Dan pegawai-pegawai saya boleh membantu untuk membuat semakan melalui sistem kita, dan sekiranya majikan pula tidak bertanggungjawab, kita sendiri akan mengambil tindakan kepada majikan berkenaan. Tragedi bot karam yang berlaku 10 batu nautika dari Kuala Kemasin, Bacok Isnin lepas menyebabkan 8 pemancing maut dan 12 terselamat selepas bot mereka dipukul ribut dan ombak besar. Usahawan di Kedah pula disaran memohon skim pinjaman mikrokredit yang diperuntukkan kerajaan negeri sebelum 16 Julai ini. Peruntukan RM4.9 juta yang diselaras di bawah unit pembangunan usahawan UPUK itu membolehkan usahawan mengembangkan perniagaan mereka. Exco Pembangunan Usahawan Muhammad Firdaus Ahmad berkata, usahawan yang berminat boleh mendapatkan borang permohonan yang diedarkan di setiap pejabat daerah. Ketika bercakap di Alustar, beliau berkata, skim pinjaman tersebut menawarkan pembiayaan sehingga RM10,000 kepada usahawan atau syarikat yang layak. Kita letak borang-borang di pejabat daerah, memudahkan usahawan untuk berhubung terus dengan pejabat daerah masing-masing. Jadi pergi jumpa, ambil borang, isi dan hantar balik. Ini memudahkan usahawan di kawasan tersebut untuk buat pinjaman.
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Kuala Perlis terus meningkatkan rondaan dan pemantauan sekitar perairan Kuala Perlis menerusi Ops Benteng Laut. Dalam operasi awal pagi semalam, APMM berjaya merampas 30 bubu naga yang bernilai RM2,400 di 3 lokasi berbeza dari barat daya Kuala Sanglang. Jelas Pengarah Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Muhammad Syafiee Paing, kejayaan rampasan bubu naga berkenaan ialah kes kelima yang direkodkan pihaknya sehingga kini. Secara keseluruhan, 221 bubu naga bernilai hampir RM18,000 dirampas. Kesemua barang rampasan tersebut kemudian dibawa ke JT Zon Maritim Kuala Perlis. Kes disiasat di bawah Seksyen 11-3-C Akta Perikanan 1985. APMM turut memberi perhatian serius terhadap aktiviti penangkapan ikan dengan menggunakan kaedah rawa sorong, penangkapan ikan di luar kawasan dibenarkan dan pencerobohan bot nelayan asing. Laluan Tampin Kuala Pilah yang ditutup kepada semua kenderaan susulan struktur jabatan didapati tidak selamat habis lalu dijangka dibuka semula esok. Laluan itu akan dibuka semula setelah kerja-kerja berkaitan selesai dijalankan meliputi pembinaan jalan menuju ke jambatan, turapan dan ujian. Menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, Jabatan Bailey telah dipasang sebagai langkah kecemasan. Penutapan adalah disebabkan oleh kerosakan struktur jambatan jenis buckle plate with masonry abutment di Seksyen 23.6 yang dibina pada tahun 1950-an, di mana berbahaya kepada keselamatan pengguna jalan raya. Pengguna jalan raya boleh menggunakan dua laluan alternatif. Mengikut data cerapan lalu lintas di stesen Banci NR 203 pada 2019, laluan berkenaan mempunyai jumlah trafik sebanyak 5,036 kenderaan setiap 16 jam. Kerajaan negeri turut berharap Kerajaan Persekutuan dapat menyegerakan penggantian jabatan itu untuk kemudahan rakyat. Bursa Malaysia dibuka tinggi hari ini meneruskan kenaikan semalam dan menjejaki prestasi kukuh Wall Street yang didorong permintaan terhadap saham teknologi. Pada pukul 12 tengah hari tadi, Bursa Malaysia naik 3.18 mata kepada 1,586.68 mata. Antara saham aktif fintech naik 1.5 sen kepada 10.5 sen. VC meningkat 1 sen kepada 9 sen dan AirAsia naik 5.5 sen kepada 76 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula, antaranya Panami bertambah 60 sen kepada RM31.26. PB Bank naik 46 sen kepada RM18.46, manakala MPI meningkat 30 sen kepada RM12.28. RM dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini didorong dagangan harga minyak mentah yang stabil. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.262 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.064 dan berada pada 3.974 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.382 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.842 berbanding euro. Negara masih mempunyai aliran tunai yang kukuh bagi menampung cabaran fiskal semasa. Ia dibuktikan melalui pelbagai pakej rangsangan ekonomi yang dilaksanakan tanpa sebarang suntikan dana asing. Itu kena rujuk Kementerian Keuangan lah. Seperti yang disebut Menteri Keuangan, bila kita memperkenalkan penjana prihatin, kita tidak perlu pinjaman tambahan. So saya ingat kita mampu menguruskan menggunakan kekuatan aliran tunai dalam negara for now.
Justru beliau yakin negara tidak perlu menerbitkan bond samurai kedua untuk mengukuhkan kedudukan ekonomi ketika ini. Namun, keputusan itu bergantung kepada Kementerian Kewangan. Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini pernah merancang menerbitkan bond samurai bagi melunaskan hutang kerajaan pada 2019. Beliau ditemui media pada Majlis Penyampaian Sijil ISO 37001 2016 Sistem Pengurusan Anti Rasuah di Menara MITI, Kuala Lumpur. Bimbang sekatan pergerakan akibat COVID-19, penduduk Melbourne buat pembelian panik. Paparannya seketika nanti. Inilah Continuous. 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 Berjalan lancar tanpa insiden yang boleh mengganggu ketenteraman awak. Pada tayara ke kembali. Continuous. Bergerak seiring masa. Continuous. Melangkaui generasi. Berganti teknologi. Continuous. Dari konti radio kini ke paparan visual. Continuous. Toleika Cilung, Samuga Wudagangalilo. Continuous. Bringing you the latest local news and foreign stories. Continuous. 预计我目前的透过各种语言和方言。Continuous. Berkenaan Gemani Meramu, Gini Lamal. Continuous. Penyalur maklumat utama Malaysia. Inilah Continuous, berita radio anda. Inilah Continuous, berita radio anda. Continuous. Pengguna di bandaraya kedua terbesar di Australia mengosongkan rak di pasaraya semalam ketika jutaan yang lain di Melbourne bersiap sedia berdepan langkah sekatan pergerakan akibat COVID-19. Pada masa sama, pakar psikologi memberi amaran sekatan baharu boleh menimbulkan krisis kesihatan mental. 5 juta penduduk diarah tinggal di rumah selama 6 minggu bermula tengah malam semalam selepas penularan COVID-19 dalam kalangan komuniti menyebabkan lebih 100 kes baharu setiap hari. Sebanyak 134 jangkitan lagi dikesan dalam tempoh 24 jam, kecil jika dibandingkan dengan puluhan ribu jangkitan di negara yang lebih teruk terjejas seperti Amerika Syarikat dan Brazil. Tetapi dianggap peningkatan yang besar di Australia yang sebelum ini dianggap berjaya membendung COVID-19. Rangkaian pasaraya terbesar di negara itu, Woolworth berkata, ia telah melaksanakan semula had pembelian terhadap barang termasuk pasta, sayur-sayuran dan gula selepas pelanggan bergegas ke kedai di seluruh negeri Victoria. Pakar memberi amaran setiap orang perlu membiasakan diri dengan normal baharu yang melibatkan sekatan dari semasa ke semasa apabila kluster baharu muncul dan reda. Manakala kebimbangan wujud mengenai impak kepada kesihatan mental dan ekonomi susulan langkah itu. Bendahari Australia Josh Frydenberg berkata, sekatan pergerakan di Melbourne akan menyebabkan ekonomi mengalami kerugian sebanyak $3.2 bilion seminggu. Dalam masa sama, beliau memberitahu Badan Penyiaran Awam ABC bahawa beban itu akan ditanggung oleh perniagaan. Penunjuk perasaan menyerbu bangunan Parlimen Serbia di Belgrade berusaha marah dengan tindakan kerajaan menekan perintah berkurung ekoran penularan pandemik COVID-19. Rusuhan semakin buruk apabila perusuh membaling botol, batu dan juga suar menyebabkan polis melepaskan gas pemedih mata. Presiden Serbia Alexander Vučić mengecam apa yang disifatkannya sebagai keganasan politik paling kejam dan merayu agar rusuhan dihentikan. Presiden Vučić menjelaskan larangan perintah berkurung pada hujung minggu mulai pukul 6 petang hingga 5 pagi. Turut dilarang adalah perhimpunan lebih 5 orang, ekoran jumlah kematian
kematian akibat COVID-19 yang semakin meningkat. Semalam sahaja 13 kematian dicatatkan dengan 120 orang daripada 4,000 lagi yang dirawat di hospital memerlukan bantuan alat pernafasan. Kerajaan kemudian setuju menimbangkan untuk menghapuskan perintah berkurung dan menggantikannya dengan perintah kawalan pergerakan yang lebih ketat. Berita sukan, Persatuan Bola Sepak Melaka United Musa bakal menaik taraf Padang 10 Wisma Musa di Krubong untuk dijadikan sebagai pusat latihan dengan menyediakan pelbagai fasiliti untuk kegunaan mana-mana persatuan sukan di negeri itu. Penasihatnya Datuk Seri A.B. Rauf Yusof menjelaskan projek naik taraf berkenaan akan bermula pada Ogos depan. Bagaimanapun jelasnya peruntukan berkenaan masih lagi dalam peringkat perbincangan. Sebenarnya Melaka merupakan sebuah negeri yang mempunyai pasaran sukan yang terbaik di kalangan negeri-negeri yang lain. Kita ada kemudahan sukan yang semua serba ada. Kita ada kolam renang akuatik yang cukup baik. Kita ada dewan, kita ada padang latihan 10 buah padang yang digabungkan menjadi satu padang yang tak ada dalam mana-mana negeri ataupun di peringkat nasional. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu segmen Apa Khabar YB di konti Melaka FM Jalan Tamisari. Dalam pada itu, beliau berharap agar Melaka United berada di tangga ketiga terbaik Liga. Musa kini dalam perancangan untuk meningkatkan kualiti permainan bola sepak serta kaedah yang terbaik untuk membantu masa depan pemain. Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam melalui Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi FSR menjalin kerjasama dengan Majlis Sukan Negeri MSN Selangor. Antaranya berkongsi kepakaran sukan bagi persediaan kontingen Selangor menghadapi Sukma 2020. Bagi mengukuhkan kerjasama itu, satu perjanjian persefahaman MOU ditandatangani antara kedua-dua pihak. Naib Chancellor UiTM Profesor Emeritus Dato' Dr. Muhammad Azrai Kasim berkata, MOU ini memberikan tumpuan kepada 6 bidang. UiTM juga menyediakan laluan trek khas atlet Selangor untuk melanjutkan pelajaran di universiti itu di bawah program Selangor Athlete Career and Education Program bagi yang memenuhi syarat kemasukan. Sementara itu, pengurus MSNS Muhammad Khairuddin Othman berkata, kerajaan negeri memperuntukkan RM100,000 sebagai usaha menyokong jalinan kerjasama program pembangunan dan penyelidikan sukan MSNS dan UiTM. Pihaknya juga menjangkakan akan menghantar seramai 20 atlet bagi menyambung pelajaran di UiTM. Main bola sepak La Liga, Barcelona kembali merapatkan jurang mata dengan Real Madrid selepas membenam Espanyol yang sah tersingkir awal dari Liga. Perlawanan berlangsung di Stadium Nou Camp itu menyaksikan Luis Suarez menjadi wira selepas menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-56. Suarez tidak mensia-siakan peluang yang terhidang selepas percubaan Lionel Messi terbias pertahanan Espanyol. Pertembungan jiran Catalan itu walau bagaimanapun dicemari insiden kad merah selepas Ansu Fati dan Paul Lozano dibuang padang tidak sampai 10 minit bermula separuh masa kedua. Sementara itu, Luis Suarez tekad untuk menang 3 perlawanan terakhir selepas berharap Real akan tercicir mata. Barca kini kurang 1 mata berbanding Real, namun pasukan kendalian Zinedine Zidane itu mempunyai kelebihan 1 perlawanan dan akan bermain menentang Alaves awal pagi Sabtu. Real Madrid kekal sebagai pilihan juara berdasarkan rekod pertemuan kedua-dua pasukan dalam 4 perlawanan terakhir. Kalender perlawanan La Liga dijadualkan tamat pada 19 Julai depan. Baik saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Pastikan anda terus kekal bersama wajah dan format baharu semua buletin kami di saluran Berita RTM. Tentunya yang sahih di Berita RTM. Saya Zara Zamri. Assalamualaikum. Jumpa lagi.